kalau saya kendalikan klien, ada isteri-isteri yang dia tak perlu pun duit dah, sebab dia pun ada duit, tapi dia perlukan emosi. Ada orang yang emosinya cukup, suami cukup bagi kasih sayang, tapi tak cukup duit pula. Tengok, sebab itu orang berbeza-beza. Kita takkan sedekah duit pada orang kaya, betul tak? Habis kita nak sedekah apa pada dia? Senyuman, kebaikan. Ini maksudnya. Bukan semua orang bila kita kata sedekah, faham sedekah duit. Habis tu semualah orang kita bagi duit, padahal dia tak nak pun duit kita, contoh. Ataupun dia lagi banyak duit, contoh. Jadi macam mana? Sedekah dengan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu adalah sedekah, Nabi kata. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi bagi kebaikan, beri dengan senyuman. Sebab mungkin si kaya itu ada duit, tetapi jiwanya kosong. Kan? Jadi dia nak kawan. Kita nampak kita senyum, dia rasa seronok, menyenangkan. Itu satu bentuk kebaikan. Dalam grup masjid. Bismillah, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salim. Jom sama-sama kita buka kuliah duha kelas kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي ياسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أمين يا رب العالمين. لله تعالى. الحمد لله. Alhamdulillah. Sihat semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi subhanallah, hari ini kita masih lagi sambungan dengan kitab berkaitan tentang hadis, berkaitan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yakin semua dah dapat kot ya, potongan ya, hadis yang kita akan bincangkan hari ini. Jadi itu potongan hadis. Jadi nanti insya-Allah apa yang akan kita bincang nanti catatlah, kan? Sebab tak ada dalam tu, itu tidak ada catatan, itu hanya potongan hadis dan maksudnya sahaja. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan lihat sambungan hadis berkaitan tentang nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan kita lihat daripada awal, daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin
Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Qulna na'am. Okay, hadis ni Nabi tanya kepada para sahabat yang ketika itu ada dalam lingkungan 40 orang lebih kurang begitu. Nabi tanya ni, "An takunu rubu'a ahli jannah?" Nak jadi tak kamu ni penghuni syurga? Rubu'a ni maksudnya 1/4 penghuni syurga. Kalau kita kata 1/4 ni sikitlah kan bilangannya. Kemudian sahabat-sahabat ketika itu kata na'am, nak, ya. Maka Nabi sambung lagi. Qala Nabi, taradawna an takunu sulusa ahli jannah? Nak tak kamu ni menjadi 1/3 pula penduduk syurga? Tadi 1/4, ni 1/3. Maka ditambah lagi. Nabi nak berikan bayangan. Tadi sikit je masuk syurga ni makin ramai pula. Maka sahabat kata apa? Kulna, kami mengatakan, kami jawab na'am, ya, nak. Qala Nabi tanya lagi, atardawna an takunu syatara ahli jannah? Ni makin ramai. Nabi tanya, ya, adakah kamu wahai sahabat-sahabat nak jadi termasuk dalam golongan separuh ahli syurga? Maksudnya tengok ya, bagaimana mula-mula Nabi kata sikit, kemudian Nabi tambah lagi, kemudian Nabi sebut separuh daripada bilangan ahli syurga. Maka sahabat kata na'am, nak. Maka tengok Nabi kata apa dalam hadis ini, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah wa dhalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun wa ma antum fi ahli syirki illa kasy'aratil bayda'i fi jildi thawril aswad ila akhir. Kita lihat bagaimana dalam hadis ini, kita faham ya, kenapa Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabat ketika itu. Mula-mula Nabi kata, nak tak yang duduk dalam ni? Begitu Jadi 1/4 daripada ahli syurga. Dalam syurga ni ramai, dalam syurga ni penuh. Nak tak jadi 1/4 ni? Nabi memberikan bayangan 1/4. Maka sahabat kata nak. Setengah pula kan, setengah daripada dalam syurga tu, setengahnya kita ni, orang-orang yang kita ni. Sebab kita kena faham dia ada umat-umat yang terdahulu kan. Jadi kita ni tergolong yang setengah tadi, nak. Maka subhanallah, dalam hadis yang sambung Nabi kata apa? Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya. Nabi kata apa? Demi jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya aku berharap. Tengok bagaimana harapan Nabi. Nabi kata supaya kamu menjadi separuh penduduk syurga, kerana syurga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang beriman, illa, kecuali nafsun muslimatun, kecuali orang beriman dia masuk syurga. Jadi sambungan, tidaklah kamu dibandingkan dengan ahli syirik ataupun orang kafir ataupun orang yang tak beriman, melainkan seperti hanya sehelai bulu putih yang ada pada lembu hitam. Apa maksudnya? Jadi kalau kita nak fahamkan kenapa Nabi memberikan bandingan, memberikan perumpamaan sikitnya orang beriman ni yang masuk syurga. Kenapa? Kalau kita faham ketika zaman Nabi, ketika zaman para sahabat, ketika permulaan dakwah Nabi, macam mana dakwah Nabi? Ramai yang mengikut ke ramai yang menentang? Ramai yang menentang. Ramai yang beriman ke ramai yang kita kata syirik dan kufur ni? Ramai yang kafir ni, ramai yang tak beriman. Maka dalam konteks ini Nabi nak katanya, ramainya orang yang tak beriman tu, tapi biarlah kita yang sikit ni menjadi bahagia, menjadi gembira kerana kita redha nak masuk syurga walaupun bilangannya tak ramai. Redha nak masuk syurga walaupun kita inilah orang yang beriman inilah. Nak katanya ramai orang tak beriman, tapi biar kita yang menjadi orang yang beriman ini yang sikit yang masuk syurga. Maka subhanallah, kan Nabi kata tak masuk syurga kecuali orang yang beriman, yang ada iman dalam jiwanya. Maka subhanallah, apa kita nak sebutkan dalam hadis ini, bagaimana Nabi nak semua umatnya ini yang beriman masuk syurga. Nabi nak kita ini dapat satu motivasi masuk syurga. Jom kita tengok dalam hadis ini berulang-ulang disebutkan, adakah kamu redha? Kan Nabi tanyakan, ataradawna,
Adakah kamu ini semua redha? Redha. Sebelum kita terus, ni saya turunkan sikit. Saya tak nampak lah muka muslimat belah sana kan. Kita baringkan. Macam tu baru nampak. Kan? Baik. Redha ni, ni kita nak bincang tentang kalimah redha. Yang Nabi ulang-ulang sebut ni, redakah engkau, redakah kamu menjadi ahli syurga? Redha ni maksudnya apa? Yang kita faham. Redha ni yang kita faham apa? Apa dia? Rahmat lagi redha. Kita biasa dengar kita redha, Allah redha ke atas kita, kita redha kepada Allah. Kita redha. Apa redha ni sebenarnya? Redha dengan ujian. Apa redha sebenarnya ni? Kita duduk sebut je. Ada orang kata ikhlas lagi? Ya, rela lagi? Ni depan cakap apa tadi? Rela. Rela lagi? Pasrah lagi? Apa? Takdir. Okey, redha dengan takdir lah ya. Baik, kita tengok apa antara erti redha yang boleh kita faham dengan mudah. Redha ni kata ulama dibahagikan dengan dua. Nanti kita bincang sekejap lagi. Kita tengok dulu maksud dia. Maksud redha yang mudah untuk kita faham, redha dengan segala yang Allah tentu, yang Allah berikan, yang Allah takdirkan untuk kita, dalam erti kata qada dan qadar. Kita redha. Redha ni apa? Terima apa sahaja yang Allah berikan, yang Allah tentukan, sama ada baik, sama ada buruk, terima. Dan terima tu macam mana? Adakah terima senyap gitu je? Terima, tadi ada yang sebut terima dengan ikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Ikhlas ni kalau buat baik tak harap dibalas. Kalau kita ni maksudnya buat sesuatu tu ya, tidak mengharapkan benda lain, itu ikhlas. Kita buat ni kita tak harap pun orang balas kita, ikhlas. Kita buat ni tak harap pun Allah balas kebaikan juga, itu ikhlas. Tetapi Allah itu maha kuasa, boleh mampu pun membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi nak sebut ikhlas ini seorang hamba, kita tidak meminta-minta. Kita buat je kebaikan. Allah nak bagi ke, bagi bila ke, itu adalah kuasa Allah, itu ikhlas. Masya Allah, ikhlas. Dan apa? Bila sebut ikhlas, bila Allah tentukan yang suka, yang duka, yang baik, yang buruk, maka kita terima dengan keadaan berbaik sangka pada Allah. Itu redha lah. Kan? Bila Allah bagi baik, kita boleh baik sangka. Tapi kalau Allah bagi takdirkan yang buruk, nak redha macam mana? Tetap berbaik sangka pada Allah. Baik sangka maksudnya apa? Walaupun namanya ujian, tetapi kita terus tetap taat kepada Allah. Walau namanya dugaan, kita terus tetap beriman kuat pada Allah. Ada orang yang bila dia tak redha, dia sebut je saya redha ustazah, saya redha, tapi tengok kan dalam hatinya marah. Amalannya, tindakannya memberontak. Kenapa aku solat tapi aku diuji? Tak redha lah tu. Sebab dia apa? Dia tak ikhlas dalam solatnya. Dia mengharapkan solat tadi Allah balas kebaikan, tiba-tiba Allah uji dengan keburukan. Maka dia mempersoal, itu tidak redha. Redha ini terima ikhlas. Allah bagi macam mana bentuknya, terima dulu dan baik sangka. Ini itu redha. Maka apa? Subhanallah. Nak cek kita redha, hati kita tenang, hati kita lapang dengan keadaan yang kita sedang lalui. Kan? Orang yang hatinya redha, susahnya, sakitnya, dia boleh usaha cuba untuk tenang dan lapang. Ni bukan mudah ni. Saya bercakap pun takut ni kan. Kita ni dalam keadaan bila masa yang kita betul-betul redha. Sebab itu bila kita sebutkan tentang redha, ya, la haula wala quwata illa billah, pastilah manusia ini penuh terbatasnya manusia, lemahnya manusia. Kita minta balik pada Allah. Sebab itu bila kita sebut tentang redha, saya nak kita lihat sama-sama. Kita rujuk sebelum kita pergi kepada pembahagian redha menurut ulama. Saya nak sama-sama kita tengok kalau ada Al-Quran ke tak. Tu ada yang masing-masing ada Al-Quran. Okay, cuba buka muka surat 127.
Kita nak faham ni berkaitan tentang redha, insya-Allah. Baik, muka surat 127 Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Kita tengok pada ayat 119. Okey, jumpa dah. Ya, siapa yang ada mushaf, buka mushaf Al-Quran. Siapa yang ada aplikasi telefon, boleh buka dekat aplikasi telefon. Ya, surah apa tu? Surah Al-Maidah ayat 119. Surah Al-Maidah ayat 119. Okey. Jom sama-sama kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat pada ayat ini 119. Kita lihat antara terjemahan dalam ayat. Masya Allah. Antaranya Allah berfirman, inilah hari, yakni kiamat. Hadza yaum, inilah hari. Hari apa? Hari yakni kiamat, yang padanya orang-orang yang benar, yakni pada tutur kata dan amal perbuatan, mendapat manfaat. Yanfa'u shadiqin, orang-orang yang benar ni dia mendapat manfaat, dapat kelebihan, dapat kebaikan dari kebenaran mereka. Sidquhum, mereka beroleh syurga-syurga yang mengalirnya di bawah beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat ni kita sambung tengok ni. Radhiyallahu anhum, Allah redha akan mereka. Wa radu anh, dan mereka pula redha akan dia. Dia tu siapa? Allah. Dzalika fawzul azim, itulah kejayaan yang amat besar. Maka kita lihat sekejap sebelum kita pergi lebih jauh berkaitan tentang lihat berkaitan tentang konteks ayat ini. Bagaimana disebutkan pada kalimat awal, ya, Allah menyebutkan inilah hari yang mana orang-orang yang membenarkan lisannya, perbuatannya, orang-orang ini mendapat apa Allah sebutkan tadi? Mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Maka ini disebutkan bahawa ayat ini merupakan tabsyir ukhrawi. Tabsyir ni adalah berita gembira, berita yang motivasi untuk siapa? Untuk kita manusia. Ukhrawi, berita gembira nanti waktu di hari akhirat, nikmat yang kita dapat. Maka Allah nak cakap, nak cerita pada kita, siapa orang yang membenarkan lisannya, dia sebut, kami beriman padamu ya Allah, kami taat, kami ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perintah. Maka orang yang membenarkan dengan lisan dan juga membenarkan dengan tindakan. Apa maksud membenarkan dengan tindakan?
Apa maksud? Kalau membenarkan dengan lisan, kita sebut. Kalau tindakan, kita buat. Buktikan dengan perbuatan. Beriman kepada Allah, buktinya bagaimana? Kita buat apa yang Allah perintah, kita tinggal apa yang Allah larang. Itu buat tindakan. Maka Allah kata orang-orang ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa tadi maksudnya? Orang yang dalam kelompok yang membenarkan. Dia ini bukan saja dia beriman, tapi dia membenarkan, dia membuktikan. Gitu. Maka subhanallah, Allah menjanjikan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita kena faham dalam syurga banyak nikmat, tetapi ini salah satu nikmat yang Allah sering kali sebut dalam ayat Al-Quran. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nak kata ceritanya Masya Allah, tenangnya, damainya. Dan pada sambungan kata apa? Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah. Ini kita nak bincang ni. Kata ulama, redha ini dibahagikan kepada dua. Ni boleh tulis, boleh catat. Ya, subhanallah. Menurut kata Syekh Al-Raghib, Syekh Al-Raghib kata apa? Redha ini ada dua jenisnya. Dalam ayat Al-Quran tadi, redha yang pertama apa? Redha apa? Tengok balik maksud tadi ya. Redha apa yang pertama? Bukan, bahagi tadi. Allah redha kepada manusia dan manusia redha kepada Allah. Itulah pembahagian dia. Jadi maksudnya dekat sini, redha ini menurut kata Syekh Ar-Raghib adalah yang pertama bila mana redha hamba, redha Allah kepada hamba. Ini pertama dulu. Redha Allah kepada hamba tu maksudnya apa kata Syekh Ar-Raghib? Redha Allah kepada hamba maksudnya bila mana Allah itu akan membantu hambanya untuk sentiasa taat perintah dan tinggalkan larangan. Itu tanda redha Allah kepada kita manusia. Bagaimana nak cek kat dunia ni, apa yang kita buat Allah redha, apa yang kita buat Allah suka. Allah tuntun hati kita untuk suka buat kebaikan. Ini redha siapa kepada siapa tadi? Redha Allah kepada manusia. Nak tahu kita ni sedang Allah redha ke tidak? Kita ni sedang Allah pandang ke tidak? Allah peduli ke tidak? Macam mana keadaannya tadi? Allah akan bimbing hati kita. Allah akan pimpin jiwa kita untuk seronok dengan kebaikan dan ketaatan. Tak ada rasa sikit pun seronok dengan benda maksiat. Sebab itu kena bersyukur. Kalau dalam jiwa kita, kita tak ada rasa pun, aku tak ada rasa pun langsung nak beli tiket konsert bukan-bukan tu. Kena bersyukur. Bukan kata, adakah sebab ni aku ni out to date, kan, di luar daripada trend. Tidak. Kalau Allah izinkan kita tak ada rasa langsung, tak ada tergerak pun, kan, nak tahu tentang konsert-konsert apa yang berlaku dan sebagainya, kena bersyukur sebenarnya. Kerana Allah sengaja tidak mencampakkan rasa seronok itu pada benda dan arah yang salah. Masya Allah. Ini mana pula kita rasa seronok duduk majlis ilmu, seronok. Kalau tinggal majlis ilmu rasa tak tenang, tak senang. Itu sebenarnya satu benda yang kita kena syukur. Itu tanda Allah redha ni. Seronok dengan majlis ilmu, tak seronok dengan konsert, seronok dengan baca Al-Quran. Itu tanda Allah sedang mencampakkan rasa redha, mencampakkan rasa seronok, nikmat pada kita. Masya Allah. Ini kita rasa lebih mudah terarah pada kebaikan. Lagi apa? Kan, kalau kita kata, ustazah, saya tak sukalah pergi dekat tempat-tempat yang macam ni, dengan orang-orang macam ni. Maksudnya bila kita ada rasa tak suka dengan benda-benda yang tak baik, itu juga adalah apa? Allah sedang membantu kita, membimbing kita untuk tidak berada dalam kelompok-kelompok yang tertentu. Ini maksud yang awal yang mudah faham, redha Allah pada manusia di dunia. Kemudian kita tadi pecahan tadi menurut kata Syekh Ar-Raghib, redha Allah kepada manusia. Yang kedua apa? Redha manusia kepada Allah. Ada ke? Ada. Ni yang penting ni. Ni yang kita sebut tadi awal maksud redha ni. Bagaimana nak faham bahawa redanya seorang manusia kepada Allah, kepada Tuhannya? Apa kata Syekh Ar-Raghib adalah apabila seseorang hamba itu dia tidak membenci segala ketentuan yang berlaku ke atas dirinya, itu kita redha kepada Allah. Seorang manusia
Macam mana nak cek kita ini sedang redha kepada Allah? Apa sahaja laluan yang sedang kita lalui ketika ini, yang sedang kita tempuh ketika ini, kita tidak membenci takdir Allah. Kita kena faham siapa yang kita jumpa. Ada orang yang diuji dengan pasangan, contoh kan. Ada orang diuji dengan anak-anak, ada orang yang diuji dengan keluarga. Kita kena ingat, setiap satu yang Allah tentukan dan tetapkan dengan siapa kita berjumpa, dengan siapa yang kita berhubung, dengan siapa yang kita berkahwin, semua tu dah Allah tetapkan dari awal. Tidak ada yang tak, kita kata tidak dirancang, kebetulan, tidak ada. Maka semua Allah dah rancang. Maka apa yang Allah tentukan dan tetapkan mesti ada hikmah dan sebabnya. Kalau kita kata, kenapa lah ustazah saya kahwin dengan suami saya macam ni, contoh, kan? Jiwa tak tenang, jiwa gelisah, diuji dengan suami, diuji dengan anak. Kita kena ingat, setiap siapa yang kita jumpa itu memang Allah dah tetapkan awal dah. Dan kita kena ingat, setiap siapa yang kita jumpa itu pasti ada sesuatu yang kita dapat belajar daripadanya. Maka jangan mudah-mudah nak membenci ketentuan Allah. Mesti ada hikmah sebalik hikmah tu kita tak jumpa sekarang. Hikmah itu akan datang. Sebab itu kita sebut redanya manusia kepada Allah. Jangan benci kepada ketentuan hidup kita, ketentuan yang Allah sedang atur dalam hidup kita. Kan, Masya Allah, ini redha seorang manusia kepada Allah. Jadi bila kita kata benci, tak suka, kan banyak kan hal-hal yang menyebabkan kita kadang-kadang rasa tak seronok. Ada ke tidak? Banyak kan dalam hidup kita kan. Masya Allah, ada orang diuji, ditipu, ada orang diuji kena fitnah. Kita benda tu tak seronok. Tapi cuba bayangkan, kenapa aku kenal dengan orang yang fitnah aku ni? Apa yang sebenarnya Allah sedang didik kita? Oh, rupa-rupanya Allah nak bagi pahala sabar. Mungkin kita tak sabar untuk bahagian lain, tapi Allah uji kita dengan sabar pada bahagian ini. Masya Allah. Kan? Jadi semuanya ini ada sebab. Mesti ada sebab. Pasti ada sebab. Kan Allah jadikan setiap sesuatu bukan untuk main-main. Allah jadikan setiap sesuatu ada tujuan. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Setiap yang Allah ciptakan bukan main-main. Hatta ujian yang Allah berikan bukan main-main. Hatta masalah yang kita sedang hadapi bukan main-main. Kalau kita kata banyaknya masalah itu bukan main-main. Kita yang kena tempuh dengan keadaan yang terurus, insya-Allah. Maka ini redha. Maka kita lihat pula, subhanallah, dalam satu hadis, saya nak kongsi juga hadis ini, ya, hadis tambahan. Kita nak sebutkan berkaitan redha ini yang Nabi sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi awal. Nabi tanya kepada para sahabat, redakah engkau, redakah engkau? Kita lihat redha siapa sebenarnya yang kita nak cari ni? Redha Allah. Dalam hidup kita, satu redha yang utama yang kita kena cari adalah redha Allah. Dan barulah ia ada anak-anak yang lain. Contoh, kita nak dapat redha ibu ayah kerana akhirnya untuk redha Allah. Kita dapatkan redha suami kerana yang utama tadi redha Allah. Kan? Kerana itu redha Allah yang teratas. Apa perkara yang Allah suka itu adalah mendapatkan semula redha Allah. Jadi bila kita lihat dalam hadis yang ini, hadis yang lain, ya. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini statusnya sahih. Kita lihat, qala Rasul, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allah ila an-nas. Maksudnya, barang siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, dia buat apa yang Allah redha, dia buat apa yang Allah suka, walaupun yang dia buat yang Allah suka tadi manusia tak suka, manusia benci, manusia murka, maka disambung pada hadis ini, maka Allah akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Maksudnya apa? Allah akan cukupkan kebergantungannya. Kita tidak akan terlalu bergantung kepada manusia. Kita buat, orang tak suka, kita buat baik, orang tak suka, maka Allah akan cukupkan. Allah akan hadirkan dalam jiwa kita, cukuplah bergantung pada manusia, kerana kita akan cari kebergantungan yang lebih hebat itu pada Allah. Kita tidak akan mencari manusia untuk kita bergantung. Itu hebat tu. Bila kita tidak ada rasa bergantung pada manusia,
rupa-rupanya Allah yang sedang cukupkan kita untuk tak payah bergantung pada manusia. Ini hebat ni. Pada sambungan, barang siapa mencari redha manusia, tengok ni bahaya. Barang siapa yang dia cari redha manusia, maksudnya semua dia nak please manusia. Apa perkara pun cari manusia dulu. Apa perkara pun dia nak dengar manusia dulu. Apa perkara pun dia nak yang pandangan manusia dulu. Maka Allah disebutkan dalam hadis ini, sekalipun dia dapat murka Allah. Contoh ni lah, dia buat ni sebab orang suka, walaupun benda itu tak baik, benda itu Allah murka. Contoh, bagilah satu contoh, ada tak? Kan kita nak duduk dalam geng kita, walaupun benda tu tak baik, walaupun benda tu tak elok. Contoh, geng-geng membawang, katalah kan. Ustazah, saya ada kawan ni ustazah, lama dah kenal, 20 tahun lebih kenal kawan ni, tapi kawan ni memang suka gosip. Kan contoh. Jadi kita sebab nak duduk dengan geng tadi pun kita gosip samalah. Kan sebab nak sama geng, walaupun kita hakikatnya tak suka, walaupun hakikatnya kita tahu itu dosa, tapi sebab nak kawan punya pasal tadi kan, duduklah sama, tak apalah. Walaupun kita tahu hakikatnya itu murka Allah, kita nak biar, ustazah, kalau saya tak kawan dengan dia, kalau saya tak join dia mengumpat bergosip ustazah, nanti dia tak nak kawan saya tak ada kawan. Tengok, ini kan bergantung pada manusia. Maka Allah sambung dalam, maka disebutkan dalam hadis ini, disebutkan apa? Nabi kata apa? Maka Allah akan serahkannya kepada manusia. Allah risau ni. Allah serahkan kita kepada manusia. Allah serahkan urusan kita kepada manusia. Maka apa kata Syekh Al-Mubarakfuri? Kata Syekh dalam mensyarahkan hadis yang kita sebut tadi, bagaimana Allah menyerahkan urusan manusia kita ini yang selalu bergantung pada manusia kepada manusia. Disebutkan Allah akan membiarkan manusia menguasai dirinya sehingga dia itu akan disakiti atau dizalimi oleh manusia itu. Allahu Rabbi. Ini risau tak dengar? Risau kan? Orang yang mana dia tidak peduli kepada Allah, dia hanya peduli kepada manusia, dia hanya nak cari redanya manusia. Yang mana yang kawan saya suka, yang ni saya pun buat, padahal Allah tak suka. Ini kita sebut tadi kan. Maka tengok, Allah akan serahkan urusan kita sepenuhnya kepada manusia yang lain, dan akan menyebabkan kita akan disakiti, kita akan rasa susah, kita akan dizalimi kerana manusia tadi. Kenapa? Dalam hadis ini dia ibarat satu amaran, betul tak? Kan? Tapi bila kita faham, kenapa kalau kita ni bergantung pada manusia, Allah akan serahkan hidup kita pada manusia yang akhirnya akan menyakitkan kita. Kenapa ianya sakit? Kenapa? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa sakit? Apa dia? Kerana kita bergantung pada manusia lagi. Manusia tak ada kuasa lagi. Saya nak satu jawapan yang kalau tak betul pun hampir-hampir lah. Jangan mengharap kepada manusia. Di tengah saya, okey, manusia tak sempurna. Baik lagi, kenapa Allah bagi sakit di situ? Ya. Okey, cuba kita kemaskan sikit. Sebab kenapa Allah bagi sakit, dan hampir dah tu. Yes. Hati bolak-balik lagi. Tengok ya, sakit itu pun sebenarnya rahmat Allah. Saya dah bagi hint dah ni. Sakit tu pun, kita sayang sangat dengan kawan kita, kita sayang sangat dengan suami kita, kita melebihi suami kita daripada Allah. Akhirnya Allah bagi sakit. Dan kenapa saya kata sakit itu rahmat? Masya Allah. Tengok, kerana ketika sakit itulah baru manusia akan kembali dan cari Allah. Allahu Rabbi. Dalam masa-masa kita dah jauh daripada Allah, dalam masa-masa kita tak ingat Allah, dalam masa-masa kita tak meletakkan redha pada Allah, Allah bantu pula kita kembali ingat Allah. Ini betul tak? Kalau kita tak rasa sakit, ada tak kita nak kembali pada Allah? Tidak. Maka kita akan selama-lamanya bergantung pada manusia. Akhirnya keseluruhan hidup kita akan sepenuhnya bergantung pada manusia. Kita akan meletakkan manusia itu yang pertama. Redha manusia itu kita cari yang utama.
Tapi baiknya Allah. Dalam hadis ini, walaupun ini satu bentuk amaran, tapi bagi saya, bagi kita perlu melihat bahawa ini antara kasih Allah pada kita. Allah tak nak kita selama-lamanya mencari redha kepada benda yang salah. Redha manusia dan akhirnya kita disakiti, dan sakit itu adalah satu jalan untuk kita kembali balik mencari redha yang betul, iaitu redha Allah. Ya, maka subhanallah, ini sebagai satu kita kata diri kita, apapun yang kita nak letak Allah yang pertama. Nak sayang suami, sayanglah, tapi ustazah, saya sayang suami saya taat pada suami saya kerana nak taat pada Allah. Saya sayang suami saya kerana nak dapat sayang Allah. Itu yang pertama dan utama. Jangan kata, oh suami segala-galanya, anak segala-galanya. Itulah, ketika itulah Allah akan jentik hati kita sikit. Bukan apa, maaf kita sebut, banyak sebenarnya isu-isu rumah tangga yang saya kendalikan. Bila isu-isu kes-kes rumah tangga yang perkahwinannya 35 tahun dan ke atas, perkahwinannya 35 tahun berkahwin, datang jumpa kaunselor nak bercerai. Masya Allah, anak dah besar-besar. Bila kita tanya, oh rupa-rupanya je ini antara punca. Bergantung pada suaminya, ibarat suami segala-galanya. Dan akhirnya Allah uji sedikit. Maka subhanallah, waktu inilah kita nak kembali balik, ingat balik pada Allah, bergantung balik pada Allah, cari balik redha Allah, bukan redha manusia. Ini. Dan akhirnya tadi kita sebut apa? Kalau kita cari redha Allah, Allah akan cukupkan kebergantungan kita pada manusia. Buat apa nak bergantung pada manusia? Manusia ni terbatas, manusia ni lemah. Baik, jadi itu kita sebutkan tentang bab redha. Baik, kita tengok semula. Saya nak tanya, apa kata Syekh Ar-Raghib tadi? Syekh Ar-Raghib membahagikan redha ini kepada dua. Yang pertama, redha Allah kepada manusia atau hamba. Yang kedua, redha manusia kepada Allah. Jadi kena tulis ulasan elok-elok, jangan terbalik pula. Ya, baik. Dan apa kata Syekh Al-Mubarakfuri berkaitan hadis yang saya bacakan tadi, iaitu orang yang Allah serahkan urusannya pada manusia adalah Allah membiarkan hati kita disakiti dan dizalimi oleh manusia tersebut. Jadi subhanallah, ya, cuba cek balik, kalau hati kita ni banyak disakiti manusia-manusia sekeliling, cek balik mungkin kita salah bergantung. Ya, kadang-kadang kan saya jumpa juga orang-orang, ustazah, adik-beradik saya buat hal, anak-anak saya buat hal, semua orang keliling ni menyakitkan hati. Nak kata kan, ada je urusan yang tak kena, ada je yang menyakitkan hati dia. Ya, maka cuba cek balik, mungkin ya, yang diletakkan itu adalah pergantungan kepada manusia-manusia tadi. Ya, nak perhatian, ya, nak rasa hebat pada mata adik-beradik. Jadi maka semua tu dah salah dah tu. Maka jangan pelik kalau kita disakiti oleh orang-orang yang kita tadi nak rasa hebat pada mereka. Jangan pelik. Kan itu memang cara Allah, sengaja untuk Allah memberi teguran pada kita. Maka akhirnya nak kata apa? Buat yang terbaik, jadi yang hebat itu kepada pandangan Allah. Masya Allah, ini tentang bab redha. Maka subhanallah, ya, dalam hadis yang hujung tu, ya, Nabi kata apa? Sesungguhnya manusia ini, ya, sesungguhnya kita ini, ya, penduduk syurga itu tidak dimasuki kecuali jiwa yang beriman. Maka moga-moga kita nak latihlah daripada sekarang. Iman itu perlu dibentuk, iman itu perlu dilatih dan dididik dalam jiwa. Sebab itu iman itu bukan hanya setakat ucapan, tetapi ia jauh lebih kepada tindakan, ya, perbuatan. Sebab itu selalu zikir yang kita biasa baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita redha Allah itu Tuhan kita. Kita redha Nabi Muhammad. Kita redha bahawa wabil islami dina, kita redha bahawa Islam itu agama kita, dan kita redha Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Maka redha itu adakah dengan ucapan sahaja? Tidak, kan? Sebutkan dalam ayat tadi, redha itu perlu dengan membenarkan, dengan bertindak, dengan bukti. Sebab itu bila kita kata kita redha, raditu billahi rabba, kita redha Allah itu Tuhan kita, bagaimana caranya? Jadi letakkan Allah itu sebesar-besar perkara dalam hidup kita.
Ini kan kita sebut awal-awal sebelum ni kita dah bincang kunci masuk syurga itu iman. Iman itu apa? Kita meletakkan keimanan sungguh pada Allah. Maka letakkan sebesar-besar keimanan itu hanya pada Allah. Yakin itu pada Allah. Jangan yakin pada manusia. Jangan yakin pada manusia. Kan kadang-kadang kita ni dengar manusia berjanji manis. Oh, ustazah ada janji dengan saya ni, saya yakin ni ustazah. Contoh. Yakin dia boleh buat, yakin. Manusia tidak, manusia terbatas. Manusia terbatas. Maka serah balik urusan kita pada Allah. Jangan serahkan pada tempat yang salah, insyaAllah. Jadi hari ini kita bincangkan berkaitan tentang hadis ini. Subhanallah. Hadis ini pun hadis yang taklah panjang sangat. Sebelum ini kita bincangkan berkaitan tentang Nabi memberikan satu hadis berkaitan tentang ingat ke tidak hadis yang bulan lepas? Bukan. Berkaitan apa? Hadis apa? Berkaitan wuduk kan? Betul? Siapa ingat ke tidak ingat ni? Waktu tu kita buat halaqah kat bawah. Kan? Itu hadis yang awal kan kita bincang. Ada yang tak join kan? Waktu tu kita bincang berkaitan hadis yang Nabi kata umat Nabi akan masuk syurga, dan sahabat tanya macam mana Nabi nak kenal. Maka Nabi kata ibaratnya, tengok hadis yang sebelum pun Nabi memberi perumpamaan. Siapa ingat perumpamaan? Perumpamaan apa? Ada yang datang ni sebelum ni. Tu belakang tu datang. Ingat ke tidak? Nabi kata apa? Nabi memberikan perumpamaan dengan seekor kuda. Nabi kata apa? Kalaulah semua kuda ni hitam, ada tiba-tiba seekor kuda yang bulunya ada putih di kepala dan kakinya. Ingat ke tak? Maka Nabi kata pastilah aku akan kenal. Mestilah tuan tadi boleh kenal mana satu kuda dia. Itu hadis yang sebelum ni. Sebab sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana engkau nak kenal umat engkau nanti? Kan Nabi nak bagi syafaat pada umatnya nak masuk syurga ni. Macam mana nak kenal? Nabi tak pernah jumpa kita. Nabi tak pernah tengok wajah kita. Nabi tak pernah tahu nama kita. Maka macam mana Nabi kenal? Dalam hadis yang sebelum ni disebutkan, kalaulah Nabi memberi perumpamaan, seorang tuan dia ada seekor kuda, yang kudanya berbulu hitam, cuma ada putih di kepala dan putih di tangan kakinya. Dia pula duduk dekat ramai-ramai banyak-banyak kuda hitam yang lain. Jadi agak-agak tuan ni daripada jauh tahu tak mana satu kuda dia. Tahu. Begitulah Nabi beri perumpamaan dalam hadis sebelum ini begitu. Itu diibaratkan dan diisyaratkan tentang umat Nabi yang dalam keadaan berwuduk. Kan, itu hadis yang sebelum. Yang hari ini tengok bagaimana perumpamaan yang lain pula Nabi bagi. Lihat dalam hadis. Tengok cantiknya perumpamaan ni nak bagi kita faham ni. Nabi kata apa? Melainkan seperti sehelai bulu putih yang ada pada lembu hitam. Lembu ni hitam, tiba-tiba ada selai bulu putih ataupun setumpuk bulu putih, mestilah berbeza dengan warna yang lain. Maka Masya Allah, itulah beza orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu pasti akan dapat dikenali oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu subhanallah jadikan keimanan kita ini betul-betul keimanan yang kukuh insya-Allah. Baik, subhanallah. Dalam surah Al-Maidah ayat 119 itu pun tengok bagaimana pada ayat yang akhir, itulah kejayaan yang amat besar. Maka kejayaan yang amat besar ini pastilah orang yang beriman. Bila dia iman tadi, dia membenarkan keimanannya dengan tindakannya, dan di hari akhirat nanti Nabi iktiraf dan Allah iktiraf keimanan tadi dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi, kita dapat masuk syurga dengan nikmat yang banyak. Itulah kemenangan yang besar. Maka subhanallah, kita tengok kalau orang yang beriman dia buat dosa. Orang kita ni manusia memang buat dosa. Orang beriman buat dosa, sempat bertaubat, maka dengan izin Allah dia boleh masuk syurga. Orang beriman yang tak sempat bertaubat, maka apa yang berlaku? Inilah dalam keadaan yang kita nanti umat manusia yang dia buat dosa tapi dia beriman. Dia masuk neraka dalam beberapa keadaan, tetapi kerana iman tadi dia terselamat. Sebab Nabi selamatkan kita untuk masuk dalam syurga. Jadi subhanallah, ini kita kata inilah yang disebutkan. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga. Berbeza dengan orang yang tidak beriman. Dia confirm
selama-lamanya duduk sebagai ashabun nar, penghuni penduduk neraka Allah. Jadi itu. Jadi itulah kejayaan yang amat besar bila mana kita dapat memasuki ke dalam syurga Allah. Baik, ada apa-apa persoalan? Kita ada masa lagi ni. Kita ada lebih kurang hampir 10 minit macam tu. Ada apa-apa persoalan berkaitan hadis? InsyaAllah pada next kita akan sambung hadis. Hadis berkaitan Nabi bimbang umat diazab. Kalau hadis hari ini kita bincang bagaimana Nabi nak umat ni masuk syurga. Hadis yang akan datang insya-Allah kita akan bincang berkaitan bimbang umat Nabi diazab dalam neraka. Bagaimana Nabi bimbang. Nak ceritanya hadis yang awal-awal ini nak cerita bahawa bagaimana Nabi sayang sangat dengan kita umatnya. Subhanallah. Maka masya-Allah, kalaulah kita banyak belajar dan baca sirah dan kisah riwayat hidup Nabi, kita akan belajar banyak benda. Kita kenal Islam, kita tahu iman. Pada hari ini, iman ini penyelamat kita. Kita dapat keimanan ini bermula daripada kesusahan dan kepayahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi awal-awal berputus asa, kalaulah Nabi awal-awal tidak berdaya, Allah, mungkin iman dan Islam ini tak sampai pada kita. Jadi sebab itu subhanallah, ini kita nak sebut sayangnya Nabi pada kita, bukan Nabi tinggalkan kita begitu saja, tapi sehingga akhir. Bagaimana banyaknya panduan yang Nabi berikan. Maka insya-Allah pada next kuliah kita akan bincang hadis berkaitan bimbang umat diazab oleh Allah. Baik. Setakat ni beberapa pertanyaan. Ya. Ketentuan. Betul. Betul. Ubah. Okey, contoh macam ni takdir yang Allah dah tentukan semenjak kita daripada azali lagi dalam alam roh, ketika mana manusia ditiupkan dengan roh, ketika itu jugalah segala ketentuan itu ditiup ataupun ditentukan sekali bersama kita. Antaranya berkaitan rezeki, ajal, maut. Berkaitan takdir yang kerana manusia tadi, contoh. Baik, Allah hadirkan kita, izinkan kita, rezekikan kita sihat daripada awal. Kita bukan daripada lahir kita OKU, kita bukan dari lahir Allah tetapkan kita cacat, tidak. Tetapi kerana kita manusia, kerana tangan-tangan manusia, kerana usaha-usaha kita manusia, apa yang kita buat, apa yang kita makan, akhirnya kita makan manis berpanjangan. Contoh, kerana manis tadi kita jadi penyakit kencing manis, diabetik. Kerana penyakit kencing manis, kaki kita kena potong. Jadi ini kita kata, adakah kaki kena potong itu salah siapa? Salah diri sendiri. Maka sebab itu benda itu sebenarnya kita boleh ubah ke tidak? Boleh. Jadi sekarang ni pun sama. Adakah aku nak hidup dalam keadaan yang macam mana? Adakah aku nak hidup dalam keadaan yang susah sebegitu ataupun yang senang bagaimana? Sebab itu dalam hadis yang lain pun Nabi kata doa itu juga antara cara dan usaha untuk mengubah takdir. Takdir yang mana yang kita boleh ubah? Takdir yang dah ditetapkan, contoh ajal maut itu dah tak boleh ubah. Takdir yang mana yang boleh ubah? Jadi sebab tu kalau sebut lagi tentang rezeki ini pun banyak. Ada rezeki yang memang betul Allah dah tetapkan, tapi ada rezeki yang contoh didatang dalam keadaan kalau kita sedekah, rezeki itu bertambah. Kalau kita bersyukur, rezeki itu bertambah. Rezeki yang dah tetap itu dah tetap, tapi bertambah dengan cara usaha manusia pula. Dalam Al-Quran disebutkan banyak cara rezeki itu datang kepada manusia, dengan usaha, dengan sedekah, dengan istighfar, macam. Jadi bila kita sebutkan tentang ini, subhanallah, manusia kita kena faham, apapun dalam keadaan yang kita sedang hadapi, kita nak buat perkara tadi, pertama adalah mencari redha Allah, dan yang keduanya adalah perkara pastilah labudda, tidak boleh tidak, perkara tadi kalau kita cari redha Allah, kita akan mengelak ataupun menjauh daripada perkara yang memudaratkan diri kita.
Jadi sebab itu subhanallah, kan kita sebut tadi redha ni apa? Kita berbaik sangka, terima buruk baik yang Allah berikan pada kita. Kalaulah ujian itu buruk, maka kita tidak akan sesekali memudaratkan diri kita, kerana kita sedang belajar untuk berjalan di atas jalan yang telah Allah tetapkan. Jadi subhanallah, kalau kita kata, oh kerana ujian ni lah aku jadi macam ni, dan kita memudaratkan diri kita, tak makan, tak tidur, itu salah siapa? Akhirnya kita sakit. Masya Allah. Jadi kan disebutkan juga dalam Al-Quran banyak kan, bahawa Allah itu tidak mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga hatta Allah kata sehingga kaum itu, manusia itu mengubah nasib diri mereka sendiri. Jadi subhanallah, maka inilah ya yang kita nak kena bincang juga. Oh, adakah kita kena ikut je jalan takdir? Tidak, ada orang yang dia pasrahnya, oh ikut je lah apa. Sedangkan Allah menyebutkan juga dalam ayat yang lain, kan Allah kata ubah nasib, dan Allah akan ubah nasib. Ya, ubah nasib usaha maksudnya jangan hanya duduk tunggu dan pasrah. Ya, jangan hanya tunggu saja, tunggu perubahan. Ya, maka itu juga tidak berlaku dan tidak jadi. Maka dalam keadaan redha tadi bukan hanya duduk tunggu, tapi duduk usaha, duduk tenang, duduk positif, dan duduk usaha. Itu juga redha. Ya, jadi subhanallah, ini kita sebut ya, moga-moga kita menjadi orang yang apapun keadaan yang Allah sedang berikan, kita belajar untuk berbaik sangka. Wallahu alam. Baik, ada soalan lain? Masing-masing duk tengah fikir. Awal lagi ni ya, 7 minit lagi insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Betul, usaha pun satu doa. Usaha pun salah satu bentuk doa. Ya, untuk hidup manusia dengan usaha pun antara usaha untuk kita nak hidup yang berkat, antaranya dengan doa. Ya, selain antara usaha-usaha yang lain insya-Allah. Subhanallah. Lagi? Okey, doa panjangkan usia. Ada dalam hadis yang Nabi kata tentang kalau buat amalan tertentu Allah panjangkan usia. Dan ulama membahaskan panjang usia tu macam mana. Sebab kan kita dah tahu bahawa kematian itu telah Allah tetapkan daripada awal. Bila? Panjang usia. Adakah panjang usia itu memang usia kita jadi panjang dan bertambah masanya? Maka ada ulama membahaskan isu ini. Panjang usia boleh jadi dengan keadaan Allah berikan kita izin rasa seronok buat kebaikan, dan kebaikan itu menjadikan masa kita terisi dengan perkara manfaat. Baik. Ya. Jadi bila kita sebut panjang usia, usia tadi dilakukan penuh dengan perkara kebaikan. Atau pula kita buat satu kebaikan, kita ajak orang buat kebaikan, kita sebarkan kebaikan, satu kebaikan, tapi kebaikan tadi berpanjangan hingga hatta kita meninggal dunia, kebaikan tadi tetap berjalan. Jadi subhanallah, usianya contoh mungkin hidupnya 40 tahun, 50 tahun, tapi amalannya lebih daripada 50 tahun. Jadi itu pun ya, maka amalan itu melebihi daripada usia yang dia ada. Maka itu ulama menyebutkan ataupun mensyarahkan tentang panjang usia. Ya, jadi sebab itulah subhanallah ya, menyambung silaturahim kan antaranya. Jadi perkara-perkara amalan-amalan yang disebutkan boleh memanjangkan usia adalah sebenarnya kita nak mengisi masa usia kita yang ada dengan perkara kebaikan. Ya, Allahu a'lam. Baik, khair. Subhanallah. Pendekkan usia. Oh, okey. Baik. Kalaulah dalam keadaan dia merasakan fitnah, ujian yang dia sedang tanggung itu boleh menjadi kesan kepada iman, dan dia meminta pendek umur dengan tujuan supaya matinya dalam keadaan dia beriman. Dia takut dengan ujian, dengan fitnah ni, nanti mati dia ataupun dalam keadaan dia takut, ketakutan tadi.
akhirnya matinya dalam keadaan tak redha, akhirnya matinya dalam keadaan menyalahkan Allah, maka adakah dibenarkan baik doa minta mati dalam keadaan tersebut? Kalau tak silap saya ada dalam satu hadis, nanti kita kena cek sama-sama, yang mana ada orang yang minta doa supaya matikan dia dalam keadaan yang baik macam tadi lah ya. Dia takut hidup ni yang lama akan mengakibatkan dia akan lalai, leka dan jauh daripada Allah. Boleh ke tidak? Boleh. Kita minta secara husnul khatimah ya, minta saja doa, ya Allah matikan kami dalam keadaan yang baik, baik pada pandanganmu, baik pada sisimu ya Allah. Baik ini husnul khatimah, saya suka sebut ini di mana-mana tempat. Husnul khatimah ini kalau kita fahamkan, ada video yang viral kan baru-baru ini, subhanallah, seorang murabbi kita ya, pensyarah di USIM yang meninggal dalam keadaan sedang memberikan tazkirah di masjid. Itu antara salah satu bentuk kita kata husnul khatimah. Tapi adakah orang yang meninggal, contoh meninggal tengah bawa kereta, meninggal naik motor dekat atas highway, itu tidak husnul khatimah? Tidak. Kita tidak boleh nak menentukan bahawa yang lain itu tidak husnul khatimah, kerana ramai juga sahabat Nabi yang meninggalnya dipenggal kepala, yang meninggalnya dalam keadaan contoh yang kisah yang kita kata yang terkenal, antaranya kisah Uhud. Apa yang berlaku? Siapa yang diburaikan isi perutnya? Sayyidina Hamzah. Adakah Sayyidina Hamzah matinya dalam keadaan yang kita kata tragik, yang sangat teruk begitu, diburaikan perutnya sehingga kan nak cam mayat tadi, orang rasa Allah, kita kata sayunya, pilunya tengok keadaan jenazah. Adakah keadaan itu tidak husnul khatimah? Tidak. Walaupun keadaan yang kita nampak seolah-olah teruk, tapi itu husnul khatimah. Kerana matinya dalam keadaan Allah redha, matinya dalam keadaan dia sedang berjuang, matinya dalam keadaan dia mengagungkan Allah. Maka kita manusia yang lain, kita tak tahu bagaimana struggle-nya dia dalam keadaan akhir hayat dia. Jadi kalau kita nampak ada orang meninggal dalam keadaan tragik, tidak pasti, tidak tentu apa keadaan mati dia adalah husnul ataupun su'ul khatimah. Jadi kita, apa tugas kita? Tugas kita bukan untuk menghukum. Boleh jadi matinya dalam keadaan, oh matinya tragik, tapi boleh jadi matinya tadi lepas balik daripada kuliah, matinya itu dalam keadaan sebelumnya itu dia sempat zikir, sebelumnya tadi dia sempat ingat Allah. Kita tak tahu. Jadi sebab itu jangan pernah nak hukum bagaimana pengakhiran orang-orang yang kita jumpa. Kita tak tahu kan. Jadi sebab itu kita kata husnul khatimah bukan semata-mata yang kita faham, tapi husnul khatimah dia boleh jadi bila mana meninggalnya dia dalam keadaan diingat Allah. Dia bukan lalai dan leka dari ingat Allah. Ini satu benda yang kita kena faham ya. Jadi moga-moga bila kita berada dalam masyarakat sekarang, kita nampak bagaimana berita-berita kematian, kita tak mudah untuk menghukum, sebab kita tak tahu ya, bagaimana orang itu di akhir hayat dia. Wallahu a'lam. Baik, lagi betul ada doanya, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah kematian yang baik, berikan kami kematian yang baik, bukan kematian yang buruk, su'ul khatimah. Ini doa yang selalu kita minta, doa selalu kita baca. Betul, boleh minta ya, minta pada Allah. Dan itu juga satu bentuk rezeki. Mati dalam keadaan baik itu rezeki. Baik itu macam mana? Baik itu adalah bila mana kita meninggalnya kita ingat pada Allah. Ini iman lah kita kata. Keimanannya hingga akhir matinya pun masih lagi bergantung pada Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik, lain. Ya. Okey. Betul. Jahat. Okey. Macam mana pula ustazah kita sebut tadi tentang takdir ya? Takdir yang mana dia ni hidupnya baik je, tiba-tiba nak mati tu ditakdirkan jadi jahat, tak beriman, ataupun orang yang tak beriman. Banyak ni kita jumpa orang yang kafir, yang bukan Islam, nak hampir-hampir mati mengucap syahadah, beriman pada Allah. Sebab itu sebenarnya memang berlaku pun bukan zaman sekarang saja, dah ditunjuk pun ketika zaman kisah dalam Al-Quran sekalipun. Contoh ya, macam mana disebutkan tadi, bagaimana kisah orang yang
dulunya tak beriman, mati dia beriman. Ini berlaku dalam kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan beberapa orang tukang ahli sihir. Biasa kan kita dengar kan, Fir'aun perintahkan tukang sihir lawan dengan Nabi Musa. Lawan apa? Lawan dengan ular-ularnya, dengan tukang sihir ni menggunakan ilmu hitam. Ya, Musa pula menggunakan, Allah perintahkan dengan mukjizatnya sebagai tongkat. Maka subhanallah, apa yang berlaku kerana peristiwa itu, ulama kata orang-orang sihir tadi ini, orang-orang yang tak beriman tadi mulanya, bila nampak peristiwa itu, maka nak kata, oh, apa yang disebutkan, apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah benar. Maka mereka pun beriman. Dengar saja mereka beriman, maka siapa yang hukum mati mereka? Fir'aun. Maka tengok, sebelumnya tak beriman, matinya sebelum mati sempat beriman. Ini kisah yang ada dalam Al-Quran. Maka subhanallah, kita nak cakap apa? Inilah kita tadi kan ada puan kata hati kan bolak-balik. Ya. Sebab itu kita ni nak ceritanya sampai begitu pun kita kena bergantunglah pada Allah. Hati manusia bolak-balik. Sekarang ada orang pernah tanya saya, Ustazah, anak saya yang ni nakal ni Ustazah, nak doa macam mana? Saya tanya, anak puan ada berapa? 6 orang Ustazah. Yang nakal ni berapa orang? Seorang je Ustazah. Tadi saya kata, doalah khusus untuk dia dan jangan lupa doa untuk yang lain. Saya tak cakap doa ni seorang je, yang lain tak payah doa sebab dah baik. Tak boleh. Kenapa? Sebab yang baik tadi mungkin baiknya sekarang, tapi kita tak tahu berjuangnya, keimanannya, berjuangnya dalam jiwanya nak menahan segala perkara-perkara yang tak baik itu macam mana. Sebab itu doa. Doalah. Doa, ya Allah, Allahumma, Nabi ajarkan kita apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah di atas jalan agamamu ini. Jalan agama maksudnya beriman, buat apa yang kebaikan, buat apa yang Allah perintah. Doa. Sebab itu subhanallah, doa. Kita ni sangat lemah, kita tak berdaya, sehingga kan mati nak baik pun doa, nak mati yang baik. Nak dalam keimanan pun doa, nak dalam keimanan. Kan saya pernah ajar, tak silap dalam kuliah ini juga, nak minta doa supaya Allah beri kurniakan kita rasa seronok buat amal pun kan doa. Kalau tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Nak Allah rezekikan rasa seronok buat kebaikan. Kita kata, kebaikan pun nak kena rasa seronok, Ustazah kena. Sebab bila rasa seronok itu yang dia jadi konsisten, istiqamah. Bila dia seronok, maka nak seronok tu macam mana? Kena minta pada Allah. Bila Allah dah campakkan rasa seronok, maka kita akan seronok dengan kebaikan. Maka kita bimbang betul. Saya yang berkata-kata, sekarang ni mungkin kita tahu kita sedang beriman, sekarang ni mungkin kita tahu kita sedang duduk dalam majlis ilmu, kita ni baik, tapi kita tak tahu akan datang, kita tak tahu bila Allah uji kita, bila-bila masa. Sebab itu minta saja, ya Allah jangan bolak-balikkan hati kami. Dalam Al-Quran pula doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya, jangan ya Allah, bila Engkau dah bagi kami petunjuk, bagi hidayah, jangan Kau pesongkan. Ya Allah jangan. Hidayah petunjuk ni tetapkan ya Allah, minta. Sebab itu banyaknya sebenarnya doa-doa yang diajar pada kita. Kalau tak boleh nak bahasa Arab, tak boleh nak doa-doa yang begitu, doa dalam bahasa Melayu. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Ya, sebab itulah subhanallah, kita tak tahu akhir kematian kita. Sebab itulah kita diulang sebut, jangan pernah menghukum orang-orang yang jahil dan yang berdosa. Sebab kita tak tahu di mana akhir kehidupan dia, dan bagaimana pula akhir kehidupan kita. Sebab itulah Nabi ajar kita satu benda, iaitu akhlak. Satu benda yang Nabi ajar kita, akhlak. Jangan pernah hukum orang-orang lain. Orang tu jahil, tak ada ilmu, Ustazah, tak apa. Kita tak tahu bila masa nanti dia jadi orang berilmu. Orang tu buat dosa, Ustazah, maksiat, tak apa. Kita tak tahu bila mana Allah nak bagi hidayah untuk dia bertaubat. Ya? Sebab itu jangan pernah nak hukum orang. Subhanallah. Jadi moga-moga Allah rezekikan kita semua ya untuk terus ya seronok dalam keimanan insya-Allah. Baik, soalan akhir insya-Allah. Apa lagi?
Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Betul. Doa kan seolah-olah kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Tapi ulama cakap lagi, ulama sebut doa yang nak doa mustajab dia kena ada adab. Kan kita nak minta kena ada adab. Minta dengan kaedah, bukan memaksa-maksa, bukan mengherdik, bukan menghentak dan membentak. Kita minta pada Allah dengan kaedah adab. Ya, moga-moga doa kita mustajab insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, lain? Ada? Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan akhir sebelum kita berhenti. Saya yang tanya soalan. La haula wala quwata illa billah. Tak ada soalan? Okey. Sebab kita sedang bincang tentang berkaitan bab takdir. Okey. Kita faham takdir, ia ada dua pembahagian. Takdir yang dah ditetapkan, dah tak boleh ubah. Dan ada di antara yang kedua, takdir yang masih boleh ubah. Okay, takdir yang boleh ubah tu maksudnya apa? Bagi contoh. Banyak tau contoh bagi saya. Okay, lagi? Oh. Ya, subhanallah. Ya. Kalau kita kata yang boleh ubah, yang boleh ubah, yang tak boleh ubah, yang dah tetap. Yang boleh ubah, kekayaan, kesihatan, pandai, kekayaan, kesihatan, ilmu, akhlak, benda-benda begitu. Itu boleh ubah. Jadi maksudnya macam kita sebut awal tadi contoh, kan bila kita sakit, sekarang ni takkanlah nak tunggu sakit baru nak ubah. Sekarang kita boleh fikir, apa yang aku nak ubah? Nak lebih baik ke atau lebih buruk? Jadi itu takdir yang kita boleh ubah. Ya, jadi kita kena faham dia ada dua, takdir mubram dan takdir muallaq. Ya, jadi kita kena faham ada takdir yang dah tetap. Ya, tak boleh nak ubah, dah fix. Dah itulah yang berlaku. Dan takdir yang kita boleh ubah, yang kita boleh ubah dengan usaha dan doa. Ya, jadi doalah dengan bersungguh-sungguh. Ya, sebab itu dengan doa, Nabi sebutkan dengan sedekah. Banyak cara sebenarnya boleh untuk memperbaikan perjalanan takdir kita insya-Allah. Baik. Jadi kita rasa cukup sampai situ untuk kuliah kita pada hari ini. Ada soalan akhir sebelum kita tutup insya-Allah? Masya-Allah. Kalau kita belajar tentang bab sedekah, sedekah ni banyak dia punya kelebihan. Ya. Sedekah dia boleh jadi penghapus dosa, sedekah boleh jadi angkat darjat. Sedekah boleh menyambung silaturahim, banyak. Ya. Ya, panjang usia. Ya, banyak. Ya, sebab itu tinggal lagi kita nak buat atau tidaklah. Kan kelebihannya sangat banyak. Sebab itu tengok setiap amalan kebaikan ni kelebihannya terlalu dan terlampau banyak. Tinggal nak buat atau tidak. Ya, kalau sebab tu kalau tak boleh buat semua, buat yang kita mampu. Ya. Ada orang kata, Ustazah, kami mampu sedekah senyum. Senyum pun sedekah. Masya Allah. Kalau rasa itu yang kita mampu, terpulang. Kalau kita rasa mampu untuk beri dengan sumbangan-sumbangan. Kalau mampu dengan senyum-senyuman. Sebab saya suka cerita begini. Kalau saya kendalikan klien, ada isteri-isteri yang dia tak perlu pun duit dah. Sebab dia pun ada duit. Tapi dia perlukan emosi. Ada orang yang emosinya cukup, suami cukup bagi kasih sayang, tapi tak cukup duit pula. Tengok, sebab itu orang berbeza-beza. Kita takkan sedekah duit pada orang kaya, betul tak? Habis kita nak sedekah apa pada dia? Senyuman, kebaikan. Ini maksudnya. Bukan semua orang bila kita kata sedekah, faham sedekah duit. Habis tu semualah orang kita bagi duit. Padahal dia tak nak pun duit kita, contoh. Ataupun dia lagi banyak duit, contoh. Jadi macam mana? Sedekah dengan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu adalah sedekah, Nabi kata. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi bagi kebaikan, beri dengan senyuman. Sebab mungkin si kaya itu ada duit, tetapi jiwanya kosong. Kan? Jadi dia nak kawan. Kita nampak kita senyum, dia rasa seronok, menyenangkan. Itu satu bentuk kebaikan. Jadi begitulah kita faham. Jadi Nabi ajarkan kita sangat cantik. Maka
Subhanallah, ya, dalam kitab ni awal memang kita cerita dulu bagaimana Nabi sayang pada umat, sebab akhir-akhir atau di tengah-tengah perbincangan nanti banyak ni kita nak belajar tentang akhlak-akhlak mulia Nabi dalam hadis-hadis sahih, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah setakat itu untuk hari ini. Dan alhamdulillah, kalau tidak ada apa-apa, kita tangguhkan kuliah kita insya-Allah dengan tasbih kafarah dan wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabb. Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah moga-moga kita dapat sesuatu. Besarkan Allah dalam kehidupan, besarkan Allah dalam jiwa kita. Moga-moga urusan kita yang lain Allah akan permudahkan. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.